Selamat datang diucapkan kepada semua yang hadir, khasnya kepada wakil-wakil universiti, kepada VIP kita, dekan dan timbalan dekan Sekolah Pengajian Seni, dan juga pada hadirin hadirat sekalian, bagi sama-sama menjayakan Festival Dekon Makum 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi Festival Dekon Makum pada kali ini, kita telah berjaya menghimpunkan sebanyak 11 IPPA untuk beradu kehebatan, berkongsi ilmu, serta mengeratkan lagi silaturahim di antara kita. Baiklah, pada malam ini, seperti hari-hari sebelumnya, festival ini akan dinilai melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama melalui aspek lakonan, yang mempunyai 3 bahagian, yaitu interpretasi yang membawa 20 markah, style 20 markah, dialog 5 markah, pengawalan dan disiplin cara gaya, estetika pentas, pelahiran watak sebanyak 5 markah, dan membawa 50 markah. Bagi aspek kedua ialah pengarahan, mempunyai 2 bahagian, yaitu teknik dan penggarapan naskah, membawa 20 markah, serta casting membawa 5 markah dengan jumlah 25 markah. Seterusnya yang dinilai adalah aspek sinografi yang mempunyai 2 bahagian, yaitu pencahayaan 20 markah, penggunaan prop, set dan kostum yang bersesuaian dan bermakna membawa 5 markah dengan jumlah 25 markah. Untuk penilaian skrip dekon bagi universiti yang bertanding pula telah dinilai oleh secara berasingan daripada persembahan oleh panel juri yang dipilih. Dan panel juri bukan jalan-jalan orangnya, mereka sememangnya berpengalaman dan pakar dalam bidang seni persembahan, khususnya teater ini. Dan sekarang diperkenalkan juri kita yang pertama, yaitu Encik Syahili Abdan, atau lebih dikenali sebagai Namron, seorang aktivis teater. Encik Marzuki Ali, juga seorang aktivis teater dan sekarang merupakan ahli cipta di USM Pulau Pinang. Encik Zaini Ozir, mantan pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cabang Sabah dan Sarawak. Dan Encik Mansur Sarai selaku ketua juri kita pada malam ini. Baiklah, sebelum kita memulakan pementasan pada malam ini adalah dimaklumkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian, diharap memberi kerjasama agar dapat mengurangkan pergerakan Anda untuk tidak mengganggu pementasan yang bakal berlangsung. Anda juga diminta untuk tidak membuat bising semasa pementasan sedang dijalankan. Kepada mereka yang membawa anak-anak kecil, diharap agar dapat mengawal pergerakan mereka. Dan para hadirin juga diminta untuk mematikan telepon bimbit ataupun meletakkannya ke mode senyap supaya tidak mengganggu kelancaran perjalanan pementasan pada malam ini. Dan pada malam ini kita akan menyaksikan pementasan yang ke-6 daripada wakil tuan rumah Universiti Malaysia Sabah dengan tajuknya Konfrontasi 13. Kahar, seorang anak Melayu jati yang mempunyai prinsip tersendiri dalam melihat perpaduan. Namun kesucian hatinya dalam menilai perpaduan itu tidak dilihat sebagai satu bentuk nilai yang harus diterima oleh masyarakat setempat, termasuk keluarganya sendiri, yang masing-masing mempunyai prejudis tersendiri terhadap arti perpaduan itu. Pertentangan demi pertentangan yang diterima oleh Kahar, apatah lagi setelah Kahar telah meletakkan hati kepada gadis tidak sebangsa, adik kepada Ahong Swilan. Perhubungan sebegitu tidak disenangi oleh semua pihak. Keputusan nekat Kahar telah menghuru-harakan keadaan apabila dia menolak cinta Zainab, anak kepada ketua kampungnya. Kerana itu, Kahar terpaksa memberi kata dua yang akhirnya telah memutuskan hubungan yang telah dibinanya sekian lama. Pertentangan semakin memuncak apabila isu politik telah memainkan isu perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. Di dalam kahawan ini, Kahar bertemu semula dengan rakan karibnya Ahong. Namun, ekoran daripada konflik terhadap dua bangsa yang tidak memungkinkan dua persahabatan
Salah seorang daripadanya mengorbankan diri demi menegakkan nilai perpaduan yang hampir mati dalam pergolakan tragedi 13 Mei itu. Karena pertentangan sedemikian telah menjadi satu konflik dan konfrontasi rasa dalam dirinya di sepanjang hayat. Apakah daya dirinya hanyalah sehelai daun pelepah yang tidak bermaya? Katanya, resam Melayu menelan apa yang dirasa, di luar mati jadinya. Dari Dewan Resital Sekolah Pembelajaran Seni Universiti Malaysia Sabah, sebuah karya Tasya Aminah Ismail, arahan Azizul Ahmad, Universiti Malaysia Sabah mempersembahkan Konfrontasi 13. Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya dipijak, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya retak, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya teriak, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya haprak, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya kelas 2, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya hina, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya sengketa, Melayu mudah lupa. Dulu bangsanya derita, Melayu mudah lupa. Sejarah bangsanya yang lena, tanah lahirnya yang berkah berdarah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah. Wahai bangsa, jangan mudah lupa lagi, kerana perjuanganmu belum selesai. Hidup manusia umpama bulu pelepah, ringan dan terambing di tiup angin. Ada di bawah yang jatuh, dan ada yang terus di awangan sehingga tidak sadar di mana berakhirnya surga dan bermulanya bumi. Setiapnya punya perjalanan dan tujuan sendiri. Dia tidak melihat warna padanya. Hanyalah helaian pelepah yang kecil dan tidak bermaya. Tanah ini adalah perjuangan kita. Setiap darah dan keringat kita gauli dengan kekentalan yang dibauri jiwa yang patuh dan satu. Hakiki adalah kita. Setiap nafas kita membunuh petualang. Kita adunkan darah pekat dan merah. Perpaduan. Sudah berulang kali aku mendengar kalimah sedemikian. Terngiang di mana-mana. Perpaduan, perpaduan. Mereka hanya tahu menyebutnya. Tetapi mereka tidak faham. Mereka tidak faham artinya perpaduan. Ia adalah sesuatu yang sukar untuk ditafsirkan melalui perbuatan. Bangsa kita Melayu terlalu halus emosinya. Tapi gah memperjuangkan kemelayuan. Yang teringat aku semakin pudar jati Melayu.
Padaku, jati diri Melayu itu bersemarak dalam diri tuaku ini malah lebih daripada anak aku. Anak aku telah menjadi manusia. Manusia dalam arti kata mengikut arus ketamadunan kini. Berjaya dari segi material. Tapi rohaninya kabur, rosak. Kadang-kadang aku melihat dia hanyut dengan pencarian dan perjuangannya yang tak bermakna. Baharudin, anak aku, terjebak dengan profesi yang sangat aku tidak setujui. Sangat aku benci. Kononnya memperjuangkan hak Melayu. Tapi aku katanya pada aku, Bapak, politik Pak sudah sinonim dengan penipuan. Dan penipuan itulah kebijaksanaan Pak. Coba Bapak bayangkan, kalau kita tidak bijak, kita akan ketinggalan jauh. Aku hanya mampu berdiam. Nasihat seorang bapa barangkali pada zaman ini tidak lagi mereka perlukan. Bagi mereka, pemikiran seorang bapa sudah dimakan waktu, seperti mana usia dan kulitnya. Ya, memang benar. Tapi aku lebih tahu apa yang terselik di sebalik kata-katanya itu. Bangsa Melayu takut berlapar tanpa memerah keringat. Bangsa Melayu takut berpeluh kerana mengejar hal duniawi yang membincangkan. Sedangkan kita beria menjulang kononnya hak sampai ke langit. Orang Melayu sanggup bermerah darah daripada melihat putihnya keringat gugur ke bumi. Apakah itu jati diri Melayu yang diertikan oleh yang tua? Tiap kali aku tertanya sendiri, di mana silapnya aku mendidik dia? Orang kata, muka butuh. Anak muda berjaya hidup makin seni. Aku rasa lah jahat. Mati pun nanti senyum je. Apa untungnya kalau menyimpan kesumat yang dia sendiri tidak mengerti mengapa? Semasa kecil dulu, Baharudin tidak memilih walau berapa warna. Hitam kulit, putih wajah. Tidak. Tapi itu dulu. Sebelum jiwa manusia dicemari dengan kepentingan. Sekarang semuanya telah berubah. Dia kata kerana kematangan. Aku tertanya, kita dianugerahkan akal untuk mensejahterakan